Daripada kursus ni, so saya berkongsi dengan tuan-tuan lah, untuk kita sama mengenal pasti bentuk dan jenis penyakit dan kaedah rawatan yang kau boleh lakukan, sama ada melalui penggunaan herba dan juga melalui kaedah holistik. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sedikit lah doa, sebab kita banyak lihat di luar ni macam-macam yang kita dapat, WhatsApp pun kita ada. Kadang-kadang doa tu datang daripada sumber yang tidak sahih, kita dah amalkan. Jadi kita biarlah bersumberkan daripada sumber yang sahih, yang ada autoritinya dan telah diamalkan oleh ulama kita, untuk kita semua amalkan. Ada setengah tempat semalam pun ada yang solat Jumaat pun tak dikerjakan, ceramah pun, seminar, konferensi banyak dibatalkan. Saya di JPM sebelum ni pun dah di 2 minggu ditangguhkan kelas, dibuat secara online kelas, dan minggu depan pun sama juga, kelas ditangguhkan dan diteruskan dalam bentuk online kelas. Student sukalah tak perlu datang kelas. Dan semalam juga kita dikejutkan sebab arahan daripada pejabat agama supaya khutbah diringkaskan, sembahyang pun, bacaan pun ringkaskan juga. Dalam situasi ini memang kita tak ada isu lah, sebab bila satu musibah datang, kita kena lihat situasi tersebut. Kalau dia melibatkan kesan yang amat besar, maka kita nak kena patuh kepada pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Apa saja yang diperintahkan kita wajib taat, anda kata tidak bercanggah dengan syariat. Tapi semalam ada isu, sebab nak ringkas sangat, terlupa baca hukum khutbah Jumaat yang kedua. Dah habis khutbah yang pertama tu, terus nak solat tapi ada Bilal tegur lah, khatib tu naik balik atas mimbar, sambung balik hukum yang kedua, sebab nak ringkas sangat tak sah lah solat tu khutbah Masya-Allah tuan-tuan. Okey, doa yang pertama yang saya nak berkongsi di sini ialah, ini mungkin anda boleh amalkan. Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, iaitulah bacaan dia Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 3-4 saya nak sebut sini, tapi semua ni anda boleh baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis 918, bab yang ke-11. Anda boleh rujuklah dalam kitab hadis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat saya semalam meninggal, mungkin Ustaz Fazli kenal kot ni, pesyarat pada Unisel, Tuan Haji ataupun Tuan Ustaz Syariful Kamaruddin. Dia jatuh bumbung, dia naik wallah alam dia beki apa, mungkin antena dan sebagainya. Dia jatuh dari bumbung rumah, patah tulang belakang, patah betul lah tulang, tangan patah, kaki patah, pergelangan kaki patah, betis patah, semua patah. Masuk ICU dekat Hospital Singapura, dan dimaklumkan pagi tadi dia meninggal, malam tadi. Jatuh petang semalam, pagi tadi meninggal. Masya-Allah tuan-tuan. Nampak bila ajar tu datang, tak kira di mana, tak kira masa, tempat, dan tak kira muda. Dan dia adalah sebaya dengan saya lah. Best saya masa belajar dekat Universiti Melaya. Dah ramai dah kalau saya perhati-perhati kawan-kawan yang dah Allah SWT jemput. Jadi bacalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia doa ni bukan baca untuk orang mati saja. Bila kita timpa musibah, kemalangan, sakit, demam, bacalah doa ni. Yang kedua, sesiapa yang membaca, kalau dalam Daun Syifa, dalam 5 perubatan Islam, kita panggil doa penggerak, yang saya selalu sebut dengan tuan-tuan tu. Bacaannya Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Tuan-tuan lagi supermarket, nak pergi shopping kompleks, nak pergi air, nak pergi Sorong, nak pergi mana-mana, sebelum keluar rumah bacalah doa ni. Ataupun sebelum nak sentuh apa-apa sekarang ni nak sentuh pun, nak salam tak boleh. Salam ni sunnah. Dia bukan setakat Nabi kalau salam, dia bukan salam pandang mata, tengok depan, Nabi pegang tangan, genggam tangan. Sekarang dah tak boleh. Apa gaya macam ni tak dalam macam itulah depan. Kita macam ni. So semalam ada banyaklah cerita-cerita lucu semalam. Kita biasa bersalam, bila nak bersalam sombong pula kita kata dia tak nak menerima salam kita.
Oh, dia kata COVID-19. Oh, faham. Macam ni lah kan. Okey, asalnya sunnah dia bertukar kepada harus. Sebab dalam situasi sekarang ni, kalau kita buat juga mungkin mendatangkan musibah. Jadi apa-apa yang nak pegang, pintu kereta, pintu rumah, pintu office, nak duduk dekat komputer, sebelum pegang tu baca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sallam, dengan nama Allah yang tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan, sama ada di langit atau di bumi. Kan? Itu dalam satu tafsir saya baca, inna syaitan yajri majra dami ibn Adam, kan? Syaitan tu mengalir masuk melalui saluran darah anak Adam. Ada ulama tafsir dia kata bukan jin masuk kat situ, ni tafsir pelbagai lah, tapi mungkin kita boleh terima dari sudut tafsiran contemporary. Dia kata yang masuk di situ adalah bakteria, bakteria yang masuk dalam saluran darah, kan? Jadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim supaya apa-apa kita makan. Saya nampak sekarang pun dah macam kosong banyak. Saya pergi kat kedai dekat pasar salad pun dah kosong. Bukan kosong tu, ada orang kata ustaz tanda kiamat. Ada kita tanda kiamat sebab kosong, masjid kosong, shopping komplek penuh pula. Ada orang tanya semalam, kan, shopping komplek dia lain, dia tak bersentuh, dia duduk jauh-jauh. Tapi surau masjid kita kan duduk rapat-rapat, soft. Bila duduk rapat-rapat tu mungkin ada yang kawan kita yang demam, yang bersin, yang batuk, so jangkitan tu lagi mudah. Jadi kalau berlaku juga, saya semalam pun sembahyang di masjid Ustaz Islam semalam pun risau juga sebab ramai foreigner kat situ. Batuk pun ramai semalam, bersin. Dia batuk dia bukan tutup, dia bersih macam tu. Dan paling teruk sembahyang maghrib semalam, Dori nak balik daripada office lewat sembahyang ke tepi jalan, ada pakcik itu lepas sembahyang dia pergi meludah kat depan. Banyak selipar kat depan tu, dia meludah. Tu saya nak pergi tegur, nak pergi salam pun COVID-19 pula. Dia pergi meludah tu dia meludah habis. Ya Allah, saya kata pakcik, itulah kita hidup kita ni, masya-Allah tuan. Bila kita lihat di orang kita nampak, tapi bila kita kena balik di sini, masya-Allah, dia selamba aja. Tak tahulah hamba-hamba Allah mungkin nak pegang selipar yang dah diludah tadi, kena pula ada virus ketika itu. Ya Allah, kesan daripada apa yang kita buat, kan? Betul lah ayat Quran kata zahral fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqum ba'd alladhi amilu. Allah yarji'un, kan? Berlakunya kerosakan di atas muka bumi disebabkan tangan-tangan manusia. Ada orang kata tanda kiamat, mungkin juga, kan? Tapi perkara kiamat perkara yang misteri, yang kita tak tahu, perkara gaib. Tetapi yang jelas apa yang berlaku di sini ialah macam COVID-19 adalah disebabkan tangan-tangan manusia lah. Puncanya di Wuhan, kan, di China, semua tahulah. Dan puncanya kerana sebab makan kelawar tu, kan. Disebut dalam hadis, antara haiwan yang kita tak boleh makan. Tapi ada kalangan kita ni, bukan kita lah, bangsa lain yang suka makan makanan eksotik, kononnya untuk kekuatan, untuk kesihatan, untuk tambah kuat dan sebagainya. Allah dan larang itu mesti ada sebabnya, ada hikmah. Jadi tuan-tuan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Dia kata kat sini, dengan nama Allah tidak ada satu pun yang dapat mendatangkan kemudaratan di bumi ataupun di langit. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bacalah sebanyak 3 kali, pagi dan petang, maka insya-Allah dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Kalau dia baca petang, tidak akan terkena apa musibah sehinggalah subuh. Kalau kita baca subuh ni, insya-Allah tidak akan terkena pada sehingga ke petang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 5088 443, dan disahihkan oleh Al-Albani. Boleh bacalah tuan-tuan ni. Dan dulu pernah saya ajar doa ini, bismillah ni adalah juga untuk mengelak kita dari kemudaratan. Diajar caranya bila kita nak keluar rumah tu, dalam rumah kita duduk atas kursi, sofa ataupun berdiri, kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi sampai habis. Kita keluar, buka pintu, keluar. Kita tarik nafas, tarik nafas, tenang. Tengok hati kita duduk berat tak. Kalau rasa tak tenang, masuk balik, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, keluar, tenang sekejap. Kalau kata dah hati kita tenang, pergilah. Nak pergi mana? Pagi ni nak pergi pasar, kan, nak pergi Madi. Saya pun nak bawa mak saya pergi Madi. Bacalah, takut nanti terkena apa-apalah, kan, tempat makan ataupun bila kita berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Sebab ada di kalangan kita ni, manusia ni ada yang menjaga kebersihan, ada yang tidak, ya. Okey, yang ketiga, bacaan yang ketiga, boleh kan, boleh ingat kan, insya-Allah, ya.
Bacaan ketiga, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ketika waktu petang dan waktu pagi. Nabi sentiasa baca doa pagi dan petang. Disebut doa pagi, doa petang. Ataupun dalam istilah lain, zikir pagi, zikir petang. Bacaannya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Boleh tuan-tuan follow saya ikut sekejap kita biasakan sebut yang pertama tadi lah saya baca, tuan-tuan sebut. Mudah-mudahan kita baca pagi ni tidak terkena pada petang nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, nanti kalau saya share dalam buku WhatsApp lah doa ni nanti. Nabi kata dalam doa ini, ya Allah, maksudnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Mohon sebab setiap penyakit yang Allah turun pasti ada penawarnya, yakin dah. Sebab ada isu sekarang ni, ada yang ciptaan penawar terkini yang dikeluarkan oleh US lah, ada dekat China kan. Tapi yang saya baca artikel tersebut, bila mereka makan penawar bukan sembuh, sembuh sekejap, ramai pula meninggalnya. Maksudnya tak jumpa lagi penawar, tiada ada penawar lagi. Dari sudut logik yang kita cuba fikir balik, kenapa musibah ni datang pada waktu ini, pada ketika ini, di akhir zaman? Sebab apa? Sebab di akhir zaman ni ramai kuasa-kuasa besar mengaku dialah yang hebat, yang besar. Kalau dengan China, dengan ketenteraannya, dengan ekonominya. Kalau dekat US, dengan tentera, dengan ekonominya, dengan kezalimannya. Dan mereka semua mendakwa mereka ni hebat. Mereka tidak tahu bahawa di atas kuasa ada lagi kuasa yang hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Allah nak uji sikit kecil sangat haiwan, haiwan tak, virus ni hantar. Dan manusia dah panik, takut supaya mereka, Allah ni memang sifat Allah Ta'ala ni adil, rahmat, penyayang, dia tak nak hamba-hamba yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah tidak menzalimi makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala sendiri. Kita ada anak, ada isteri, anak yang lahir daripada perkongsi hidup suami isteri, kita tak akan melakukan penganiayaan sikit pun pada anak kita. Apatah lagi Allah SWT yang mencipta makhluk termasuk haiwan. Allah tak menzalim, maka Allah bagi satu sedikit teguran kepada kita, terutama yang mendakwa dia ni hebat, dia ni tidak pernah kita dengar kan kata-kata daripada presiden daripada China. Dia kata tidak ada satu kuasa yang boleh mengalahkan dia. Jadi Allah hantar sikit je supaya dia sedar bahawa di atas kuasa ada lagi kuasa lagi hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembalilah kepada Allah, bahawa Allah sayang, Allah nak kita kembali kepada Allah. Sakit, demam dan sebagainya, jumpa doktor, jumpa ustaz hanya sebagai ikhtiar, tapi kuasa penyembuh yang sebenar-benarnya adalah Allah SWT, milik sebenar Allah Ta'ala. Jadi kita baca doa tadi kan, okey, dah 3 kan. Yang keempat dia ada 5 saja, ada 6. Okey, yang keempat sudah tadi. Yang ketiga, yang keempat. Okey, yang keempat bacaan bunyi macam ni. Yang ni daripada hadis riwayat oleh Muslim, hadis 2708-448. Bacaannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh tuan-tuan ikut a'udzu bikalimatillah. Okey, start balik panjang. A'udzu bikalimatillahi tammat. Ada dua versi, ada yang panjang, ada pendek. At-tammat ataupun tammah pun ada. Kalau Daud Syifaq dia panjang, a'udzu bikalimatillahi tammat. Kalau Daud Salam, Datuk Ismail Qamus, a'udzu bikalimatillahi tammah saja. Tapi baca dulu tak apa, boleh. Min syarri ma khalaq. Bacaan penuh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan yang Allah ciptakan. Segala kejahatan yang Allah cipta, termasuklah virus. Itu hadis. Yang kelima, hadis adab ketika bersin. Ini ketika bersin, tuan-tuan.
tegurlah sahabat kita kan, kata bersin ada sapu tangan ke, ada tawul ke, bagi kat dia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iza atasa watta wajhahu bi yadihi aw bi sawbihi wa radda biha sawtahu. Bahwasanya bila Nabi bersin, baginda menutup wajah dengan tangan. Nabi tutup bila dia bersin, Nabi tutup muka dengan tangan atau kain kalau ada, ya, sambil merendahkan suaranya. Kita kalau bersin, kalau boleh satu dunia tahu kan, macam-macam gaya. Nabi bila bersin tutup dengan tangan, ya, muka atau tangan ataupun dengan kain kalau ada, dan merendahkan suara. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, jilid kelima bab 1 hadis 275, hadis hasan sahih. Jadi kita ni kalau pergi mana-mana bawalah sapu tangan. Ya. Kadang-kadang ada kereta, grab car kan. Kadang-kadang kesian juga pemandu grab car yang penumpang kat belakang kan, kadang dia bersin dan sebagainya. Bersin satu hal, dia pergi lap pula kan. Dekat mana? Kereta Tuan Haji Rahim kan, cantik kan, ada gelak kat belakang kan. Orang yang keluar pula naik penumpang kena pula, ya. Dekat surau sama juga Imam Alif kan. Kita tak buat lagi kat surau kan. Kat UPM dah buat dah. Setiap fakulti diarahkan oleh Datuk WC untuk bersihkan, lapkan dengan menggunakan macam-macam lah, dengan guna cuka lah, garam, gendam garam. Masing-masing ada ikut aktiviti sebab kos juga nak beli kan. Jadi kita pun kena bersihkan diri kita juga. Cara Nabi tadi tunjuk tadi dengan bacaan doa, zikir tadi. Yang kedua, kalau bersih tutup, ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi penyebar kepada orang lain. Hadis yang ketujuh, laju ya selangkah. Jadi ke-6, itulah dah tua lah kan, mata tak nampak. Okey, hadis dalam menjaga adab ketika diuji penyakit. Okey, anda kata tuan-tuan perempuan diuji penyakit macam sekarang COVID-19 apa adab kita? Dalam hadis ini Nabi menyebut, janganlah orang yang sakit mendekati orang yang sihat. Tak nampak kecil sangat. Okey, tak apa, saya baca terjemahan dia. Orang yang sakit, yang ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis 571 bab 76. Dia kata kat sini adab, janganlah orang yang sakit mendekati orang yang sihat. Kalau kita sakit, demam, bersin, batuk, kalau kat surau kat masjid ni, semai kat rumah lah. Ya, kalau kita nak lari dekat masjid, memang duduk kaki masjid. Tapi kalau dia bawa virus, satu SDB tak ada surau kat sini, tinggal Imam Alif je. Sebab semua nak datang sebab nak ambil kelebihan pahala jemaah, betul lah. Tapi dalam situasi ni, buatlah di rumah, jemaahlah dengan anak isteri. Kadang-kadang kita ni jemaah waktu zuhur asar je. Bila kena COVID-19, maghrib dengan isyak pun nak kena jemaah juga. Bacaan kita selalu mengelak. Kalau baca pun semua pendek, tak kisahlah, asalkan kita berjemaah dan kita tidak menyebar penyakit, ya. Yang ketujuh, hadis ketika peristiwa Sayyidina Umar dan para sahabat membatalkan rombongan ke Syam kerana bimbang kepada wabak taun yang melanda ketika itu. Taun, ya. Iza sami'tum bihi bi'ahdin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi'ahdin wa antum biha fala takhruju firaran min. Nampak sikit, terang. Apabila kamu mendengar terdapat wabak di satu daerah, janganlah kamu datang ke tempatnya. Di STB ni ada tak, auzubillah, tidak ada. Kita doa COVID-19 tidak akan datang ke STB. Sebab kita semua dah baca doa-doa tadi, Kalau datang juga, sebab ini kuasa Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia pergi kat taman sebelah. Sebab apa? Taman sebelah tu dia tak datang keluar subuh, dia tak amalkan zikir ni. So kat sini insya-Allah terselamat. Rumah jiran kita, saya selalu minta tuan-tuan amalkan soal Kahfi ayat 18. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau baca ingat ni, selalu kalau dekat depan itu kata jin kan, bacaan dia wa tahsabu maiqazan wa hum rukud. Ustaz sama Ustaz. Wa nuqallibu zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasi law talat alaihim law wallaita minhum firara. Kahfi 18. Ini untuk mengelak gangguan jin dan juga apa saja bakteria. Kita baca tiup pada kereta, pada rumah atau apa saja. Kunci di kedai makan saya sebut. Sebab bila orang baca doa ni,
hati dia rasa takut, rasa gerung, tengok mungkin tak tahu dah nampak, mungkin nak pergi rumah doktor ambil beding, bukanlah timbalan fungsi taman ni. Dia takut nak masuk, tak tahu apa, mungkin malaikat, Allah hantar malaikat dekat situ. Baca doa ni, tiup pada rumah bila kita nak tinggal. Dan kumar-kumar virus yang datang ke rumah kita tak dapat masuk. Bacalah, amalkan soal Kahfi ayat 18 ni tambahan ya. Yang ni bagus kalau kita nak tinggal rumah, kalau kita pergi shopping, bawa kereta, baca pada kereta, tiup pada kereta, orang tak ingin nak ambil kereta kita, orang pergi ambil kereta sebelah ya. Sebab dia tak baca Al-Kahfi ayat 18 ya. Okey, ingat Imam Ashabul Kahfi ya, imam kita. So baca ayat 18. Okey, yang ni Nabi kata bila kita tahu tempat tu ada penyakit, jangan kita pergi. Kita tahu di air tu ada penyakit, jangan pergi ya. Kat taman tu ada penyakit, jangan kita pergi ya. Itu akhirnya Islam telah mengajar kita tentang langkah menghadapi musibah penyakit. Usaha dan tawakal yang berterusan wajib mengiringi langkah di atas. Okey, bukan tak cukup dengan zikir yang kita baca, tapi kita kena ada usaha praktikal lah. Kita tak pergi dan sebagainya ya. Semoga Allah memudahkan pihak berkuasa dan kita semua dalam menghadapi wabak COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika ini ya. Sekejap ya Ustaz, 7 lah. Okey, sebab tak ada lama juga ceramah tak ada lama Okey, sebenarnya saya nak ambil satu ni. Kenapa tak belah pula Ustaz Rabi bateri. Okey, dah bang, kita apa. Kadang-kadang dia ada virus juga kan. Okey, saya nak ambil satu, lepas tu kita nak buat praktikal sekejap Sebenarnya banyak praktikal saya nak buat ni. Dia panggil praktikal body hug, dipanggil potong pisang, bukan potong pisang kat kebun. Cara kita nak buat aktiviti nanti Okey, aktiviti ni dia panggil sumber holistik. Sumber holistik. Okey, dia punya berapa saya tengok gambar saya kat depan ni. Okey, dia kita nak betulkan balik. Sebenarnya bila kita tengok apa yang saya belajar lah kan. Saya tunjuk sini. Okey, saya nak tunjuk inilah. Slide. Okey, ni tuan-tuan tahu apa ya? Inilah tulang sulbi kita. Kan? Yang pertama saya nak ajar cara kita duduk. Kita nak jaga tulang sulbi. Ingat tak kisah Nabi Lut alaihissalam? Yang kisah apa ni? Homoseksual kan? Tapi homoseksual yang ulama kaji ketika itu yang berlakunya lebih kepada gays, lelaki sama lelaki, bukan lesbian. Ya. Okey, saya pernah cakap jugalah kan. Tulang sulbi kita bila kita jaga dengan baik, dia tak patah, dia tak rosak. Contoh ni, yang paling sensitif di bawah ni. Kan? Jadi saya akan ajar pagi ni cara kita duduk. Macam-macam gaya pagi ni kita duduk kan. Ada yang bersela, ada yang berteleku, ada yang tongkat tangan kan. Ada yang macam nak meratik, macam-macam ada. Ada ustaz bersandar kan. Yang bersandar ada ilmu ustaz. Malah saya nak cakap kan segang pula. Okey, tak apalah, saya cakap kemudian jumpa anak ustaz. Ada kalau duduk macam tu ada tanda-tanda dia ustaz. Saya nak suruh ustaz cek balik nanti. Duduk atas kursi ni bagus, kursi kita sandar kan. Rupanya bila saya belajar ni ada tak kena je kat situ. Kan? Sedap duduk sandar ustaz kan. Okey. Cerita Nabi Lut tadi, dia melakukan hubungan kelamin melalui belakang kan. Bukan pintu belakang, dari belakang. Dari belakang isu sangat pintu belakang, pintu depan. Tapi kita semua masuk pintu depan rumah kan. Tak masuk pintu belakang. Okey, bila melakukan hubungan kelamin melalui belakang, dia menyentuh bahagian tulang sulbi. Okey, apa peranan tulang sulbi? Dia macam ni, tulang sulbi ini bahagian lubang najis. Bila tulang sulbi ni dia buka, lubang najis kita buka. Bila sulbi tutup, lubang najis kita tertutup. Ya. Bila berlaku hubungan kelamin melalui belakang, benda ni patah. Tulang sulbi ni boleh patah boleh patah ataupun dia lari sikit daripada kedudukan asal. So bila tulang sulbi tak boleh buka, betul-betul nak buka, so agak sukar lubang najis kita nak buka ya. Okey, macam mana kita nak jaga? Sebab kajian telah diubat, penyakit kanser, penyakit apa saja boleh diubati selagi tulang sulbi kita ni tak rosak.
Malahan slip disk pun boleh diubati. Anda kata tulang sulbi kita ni tidak rosak. Okey, dan kita tengok masyarakat India bila mereka mati dibakar, apa yang mereka cari? Abu dan tulang. Anda boleh google lah, di YouTube banyak sangat tunjuk. Kita tunjuk tu yang dalam YouTube tu yang mayat dibakar, abu tu diambil. Tapi ada lagi proses tu yang mereka mencari. Ada satu tulang, mereka pun tahu ada satu tulang yang tak hancur, tulang sulbi. Ya, dia sebut dalam Al-Quran. Ya, saya baca sikit ada Al-Quran tentang tulang sulbi ni. Okey, ayat Quran kata, Quran ke hadis? Hadis riwayat Muslim. Okey. Kullu bil adam ya'kulu at-turab illa ajaba zambi minhu khulqa wa fihi yurkabu. Seluruh bahagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan bumi bila ditanam, kecuali tulang ekor. Ini panggil tulang ekor. Darinya lah dia cipta dan darinya lah ia dibangkitkan kembali. Hadis riwayat Muslim nombor 2955. Ya, hadis riwayat Muslim. Okey. Maksudnya Allah bangkitkan balik kita esok dan wujudkan balik anggota asal kita melalui tulang sulbi kita. Inilah tulang sulbi. Kecil sangat. Gambar ni besar lah, tapi sebenarnya kecil sangat. Dia macam bentuk piramid. Dari bawah tu tepi ujung kan. Okey. Dia tulang belakang. Jadi yang kita nak buat hari ni, kalau sempat kita kelas sebulan lagi insya-Allah. Sebab hari ni nak cerita sikit. Saya nak hari ni saya nak dua aja kalau sempat. Betul nak cek tulang belakang masing-masing, kaedah duduk yang betulnya supaya nak jaga tulang sulbi kita. Okey. InsyaAllah yang saya nak ajar ni, kita nak betulkan balik tulang kepala, tulang belakang, tulang ekor. Dia macam kapal terbang kan. Dia kepala, badan, ekor tu dia mesti sama kan. Dia tak boleh lari sikit. Tidak, kapal terbang dia tak stabil. Sama juga tubuh badan manusia, dia kena stabil. Okey. Cara duduk yang pertama saya nak bagi tahu anda. Duduk yang terbaik adalah duduk tahiyat awal. Lepas ni kula-kula duduklah dalam keadaan tahiyat awal. Sebab bila kita duduk macam ni, sebenarnya kita rasakan kita duduk macam seolah duduk atas tulang sulbi hujung kan. Kita akan rasa macam satu tulang. Jadi kita cuba duduk dalam keadaan tahiyat awal. Ataupun kalau kita boleh, kaki kita boleh buka sikit, duduk tahiyat awal tapi kaki kita buka sikit pun tak apa. Yang penting duduk dalam keadaan begitu, sebab kita nak jaga tulang sulbi kita supaya tidak rosak ya. Okey, yang kedua, sebelum ni akhirlah saya ingat ni. Okey, Allah cipta kita ni ada 5 jenis anatomi badan. Ya, dia sebut dalam Al-Quran 5 anatomi. Sebelum saya buat praktikal, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'alaqah wa khalaqna al-mudghah 'izama fa kasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ila al-ayah. Okey, dalam tubuh manusia ni ada 5 jenis anatomi, iaitu nutfah, aimani, 'alaqah, darah, mudghah. Mudghah diterjemahkan sebagai sistem saraf. Izaman tulang ni melibatkan 3, tulang ekor, tulang belakang, tulang kepala, dan yang last fakasawna izama, iaitu dah daging. Okey, saya nak last saya nak anda cek pasangan, kita nak cek tulang kita. Boleh tak sekejap? Lepas tu saya tutup lah. Nak cek tulang kita bentuk C, dia ada dua saja pada manusia, bentuk C ataupun bentuk S kan. Bentuk C, bentuk S. Sebab untuk kadang-kadang bila kita buat kaedah holistik nanti kita tengok bentuk tulang belakang. Kalau bentuk tulang belakang C, ini kaedah rawatan yang sesuai. Kalau bentuk tulang belakang S, ini kaedah rawatan yang sesuai. Dia ada beza. Tu kadang-kadang yang apa ni, kaedah yang saya ajar dulu, rukuk beri jilid tu kan, yang lompat tu kan, lompat tenteng tu. Kalau tuan boleh amalkan, insya-Allah itu saya dah tunjuk kan. Bila kita duduk tu, kita tengok mana kaki yang jatuh, kanan atau kiri. Bila kaki kiri jatuh, guna kaki kiri untuk lompat. Ya, lompat sebagai yang pertama, kaki yang kedua yang belakang. Okey, saya nak tunjuk yang tulang C, tulang S. Ada nak jadi volunteer kat depan, 2 orang je. Ustaz Amiruddin, boleh? Seorang lagi, ada pasangan dia. Saya nak tunjuk sebab saya nak cari seorang yang badan macam Dr. Amiruddin. Tuan Haji lah, badan yang agak apa, sihat lah ya. Bukan gemuk ya, sihat Tuan Haji. Marah pula nanti. Okey, dia ada beza. Ada beza tulang yang badan seling macam doktor dengan Tuan Haji.
ada beza. Kita nak tengok tulang C dan tulang S. So, balik nanti amalkan ataupun kita sama buat nanti kelas akan datang kita akan buat praktikal. Ada 3-4 jenis teknik untuk betulkan balik tulang belakang. Mudah-mudahan bila tulang belakang tulang ekor, tulang kepala, tulang belakang, tulang ekor dia sama, insya-Allah apa penyakit pun tidak akan datang kat kita dan kita dapat rawati. Okay, saya nak tunjuk sekejap. Cara pertama, atau aja kita tengok dulu, saya ambil, aja kita tengok dulu. Pertama kita letak tangan, kita tekan belakang. Okey. Kita nampak rasa nanti saya nak tunjuk cara letak dulu. Okey. Okey. Lagi nampak akan ada Okey, kita tengok sini. Okey. Ini bentuk C. C bagi pula tengok. Bagi ukur sini ya. Bentuk dia bentuk tulang S. S ni dia macam ni. Okey, S dia ada lubang. Okey, ada lubang. Start tadi, tapi dah boleh. Kalau kita atas ni dia tu. Kalau kita letak pula akan jatuh. Itu satu lah. Yang kedua, yang pertama kita ambil check balik tadi. Kita check. Dia ada macam ni. Okey, kemudian ketiga, kalau badan lurus pakai doktor ni, kita tekan C. Kalau badan siap macam lagi, mungkin yang besar ada S. Cik sekarang boleh nak tahu tulang belakang, dan bulan depan kita akan buat sesi begini. Kita betulkan balik. Banyak dia masih BB ni yang sihat-sihat semua kan, kita akan keluar. Okey, Ustaz. Okey, so kita amalkan yang pertama, duduk tahiyat awal dan tulang belakang kita dah tahu bentuk tulang S atau C. So kelas akan datang kita akan tunjuk kaedah rawatan sebab kita kalau ada masalah tulang belakang, slip disc, insya-Allah kita mudah-mudahan kita buat sendirilah. Kalau ada anak. Ada lagi satu tulang yang bahaya, ini dipanggil scoliosis ke apa ejaan. Yang ni tulang lagi tu ada saya punya anak saudara tu, dia bukan CS dia memang lari betul, lari kan tulang belakang. Dia tak betul tapi dia lari macam tu. Saya ingat ada tak video sini. Sebenarnya saya nak tutup ni. Ni. Malah gambar perempuan sikit Dia tulang ni memang lari betul. Dia bukan C bukan S. Ni ada kaedah yang lagi special untuk rawat tulang yang macam ni. Tuan-tuan boleh buat sendiri insya-Allah. Sebab ni kejadian Allah bagi penyakit, Allah bagi ubatnya. So kita cuba ikhtiar yang terbaik dan boleh amalkan untuk kita dan sebagainya. Jadi saya sudahi dengan kalimah bila taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tabarrakana min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Allahumma inna na'udzuka min hamadati syayatin wa na'udzu bika min an yahdurun. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Taqabbal minna minkum. Allah akbar. Astagfirullahaladzim. Insya-Allah tuan-tuan mohon foto sama. Ya. Skolosis. Tuan-tuan betul tu.
Ustaz bahasa ni. Ada SCI